mengalir terus ke Laut Cina Selatan adalah Sungai Paku. Salah satu dari 3 sungai utama yang membentuk Sungai Saribas di daerah Betong. Di hujung Betong, mengalir Sungai Paku jauh di pedalaman, dan berhampiran sungai itu terdapat sebuah rumah panjang kaum Iban yang begitu istimewa. Sarawak sinonim dengan rumah panjang kaum Iban. Tetapi rumah panjang ini mempunyai suatu kelainan. Kelainan dari segi seni binaan, adat resam, dan tinggalan sejarah telah membentuk keunikan rumah panjang ini. Kehidupan setempat di rumah panjang ini juga seakan-akan membina identiti penduduk di sini. Kampung Tanjung ini dia mula dibina pada 29 dari bulan 10 1939. Lepas tu diorang siap buat dan berpindah ke kampung ini mulai 28 hari bulan 4 dalam tahun 1940. Jadi sampai sekarang 77 tahun. Jadi penduduk rumah panjang yang dulu yang tua-tua tu sudah tak ada lagi, yang membina rumah, yang buat rumah tak ada, sudah meninggal. Jadi anak, cucu, cicit yang sekarang yang tinggal di sini. Bangsa yang diam di sini ya bangsa Iban. Kalau dulunya sini 18 pintu, lepas tu yang 8 pintu tu dia berpindah ke tempat yang baru dan tinggal kami yang 10 pintu lagi. Kami yang 10 pintu tu kalau dikira secara rambang melebihi 100 juga yang tinggal sini. Tapi kebanyakannya yang tinggal di bandar. Kami yang tinggal sini pun yang masih tinggal kat kampung ni pun agak dalam tidak melebihi 50 orang lah yang tinggal sini. Yang selebihnya di bandar.
adalah salah satu pekerjaan atau hobi kaum wanita di sini. Tikar yang dihasilkan di sini bukan sebarang tikar. Ianya mempunyai keistimewaan tersendiri. Tikar di rumah panjang ini diwarisi dari zaman berzaman. Kerja harian aktiviti kami orang sini kebanyakannya orang perempuan. Dia orang ada juga mewarisi daripada nenek moyang seperti anyaman tikar. Anyaman tikar ini merupakan satu daripada keistimewaan kami di kampung ini. Semua yang boleh anyaman tikar, tapi dia yang cantik tak cantik itu tidak samalah. Tapi semua boleh anyaman tikar. Tara Temenggung adalah pakar anyaman di rumah panjang ini. Dia pernah memenangi beberapa anugerah di peringkat antarabangsa. Dari usia belasan tahun, kerja warisan yang dipelajari ternyata membuahkan hasil. Dia punya peringkat anyaman tikar tu sekarang sudah sampai ke antarabangsa. Sebab yang saya maksud ke antarabangsa, sebab pertandingan anyaman tikar dari kampung ini dia pernah sampai ke peringkat antarabangsa. Dia pernah bertanding di Kuala Lumpur dan memenangi award yang pertama dalam bagian anyaman. Tuh, pada ada banding ke Putai boleh rumah satu. Bisik tiket bilik ada bunyi ada baik. Takut ni nggak ketahuan atau berapa. Tuh kali pertandingan dah bertuang dian boleh masa tahu raya sudah 1,000 orang kerah tangan dari kunci yang Melayu kalau sudah ada kerah tangan di sedisi ngigok aku ngongku ke dalam masa tahu berbaik sudah ya tandingan dan taruh bangsa dian boleh rumah satu baru beredar dia 2,000 duit Jerman orang mayar seputar bisa beredar pikir serang tentu amidul nama tanya pingat mula-mula pergi hutan udahnya lalu ambil bamban. Mendapatkan pokok bemban adalah aktiviti seharian kaum wanita yang paling penting di sini. Pokok bemban adalah sejenis tumbuhan berumpun dengan batang yang kelihatan seakan-akan pokok buluh. Ia mempunyai pelbagai kegunaan dan kulitnya digunakan untuk membuat tikar.
Dah ya cukup tuai, baru ngambil ya. Di kawasan rumah panjang, wanita-wanita ini, pokok bemban di sini perlu ditanam kerana ia sering kehabisan dan tidak tumbuh sendiri. Dulu menyok sudah apa sehingga itu menyok nama orang bisa main atap. Nak nusuk atap tahu kelang atap rumah deh. Anu nak puang, ini ada nusuk nak bemban itu. Nah, asal iban dari dulu-dulu beliau. Daya membantu dan ada tanam, mukai tumbuh ke diri. Dah ngambilnya, lo baik pulang ke rumah. Untuk dianyam, hanya kulit pokok ini diperlukan. Jadi, untuk permulaan, kulitnya diraut dari batang. Lalu buai puak. Dah buai puak tu tadi. Lalu ngadu ke lambar yo. Ni ke mesai kuati kita nyak lambarnya. Mungkin meraut begini nampak mudah, tetapi sebenarnya ada kemahiran yang perlu dipelajari untuk proses ini. Dah belahnya baru mandua yo tanya baru muai pedok air ya aku kami kok yang pada media lagi. Kulit batang bemban itu kemudian direbus. Kulit kayu ini perlu direbus sehingga warna air rebusannya berubah menjadi kekuning-kuningan. Sepanjang proses merebus, ia perlu sentiasa diperhatikan supaya nyalaan api dan paras air sentiasa terkawal. Kok yang pada media lagi. Selesai merebus, kulit kayu ini perlu dijemur pula.
beban yang sangat panas dipegang, diatur dan dileraikan. Kaki lima di belakang rumah menjadi tempat hamparan menjemur beban. Lama jemur ini tiap ke panas. Di panasnya bisa seminggu rangkai dia. Pergerakan jari jemari yang pantas dan cekap inilah hasil dari pengalaman menganyam selama berpuluh tahun. Kecekapan yang lahir mungkin hasil kerajinan yang jelas kelihatan pada wanita-wanita di rumah panjang ini. Lama nganyam ni tiap nganyam ti selalu pegai. Tiap sebulan tembau ke. Nah, dah sembuh. Susah buat tu. Susah. Kalau kita pening leban masalah. Nyam dituk salahnya. Kata dituk salah ya, enggak nyadi, enggak bersambung ketua mana deh. Rumpang habis gitu dulu ya rerak baru. Udah ya betul, mimiat selama dia tinggal, selama dia putus enggak nyadi. Nyalai tenda lihat ati, ndak kering-kering kayak muji diri. Ndak tulis enggak nyantu. Kayak ko ngelangkon rimpo. Di sebalik tikar yang cantik ini, terdapat pantang larang dan adab resam yang perlu dipatuhi sewaktu menganyam. Pantang larang ini cuma perlu dipatuhi ketika menganyam tikar yang mempunyai motif dan bercorak istimewa. Tu orang dah menama, dah tahu nganyam sebarang. Mau kita dah mayu nganyam dah. Corak maupun motif dipercayai mempunyai semangat. Dikatakan corak ini dahulunya lahir melalui mimpi nenek moyang mereka, dan hanya keturunan sahaja yang boleh menganyam corak warisan. Melanggar peraturan boleh memudaratkan. Tentara raya takut kita bila macam kita nak tahan bulu kita siap iban deh. Takut kita sakit. Nama kita nak ada mayu dengan ikai, buah-buah ikai. Takut kita lah bulu, aku jago lagi nak mulai kena. Nyanyok temu aku. Takut tuyuk-tuyuk lah kita. Pendek kata, motif pada tikar tidak boleh dibuat sebarang. Semangat yang ada juga dikatakan boleh menyebabkan kematian. Tinggal beberapa hari sahaja lagi, perayaan Gawai akan disambut oleh masyarakat suku kaum Iban. Penduduk di Rumah Panjang Tanjung Paku juga turut tidak terkecuali melakukan persiapan menjelang Hari Gawai. Satu upacara penyembahan atau menjamu roh nenek moyang, dikenali sebagai miring, akan dilakukan. Ia adalah suatu tradisi yang wajib dilakukan bagi rumah panjang ini.
Para tetamu kebiasaannya duduk semasa upacara ini diadakan. Nyalai sok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sambil membaca mentera atau doa, ketua gawai memulai upacara ini dengan menghayunkan ayam yang dipegangnya terlebih dahulu. Puniti adat orang ketua imnya rok dah sulai dah nadai dah padam dah danjan. Misalnya kalau gawai, musim gawai 1 hari bulan 6, seorang pun ada miring juga. Miring itu 31 hari bulan 5 sebelum hari gawai. Nyalai kami itu, kau berengkah mau piring wadiang tu nyalai ku miau piring miau diang miau pulut miau letup miau penganam miau penyaran miau asik miau dunti miau tua miau rak. Udah tengah tikai, tengah belai itu atas cepak awan, pingai bulan, pingai serak, cepak borak. Kita panggilkan nenek moyang kita yang sudah meninggal, sebutkan nama dia, panggilkan. Jadi kita minta dalam ucapan kita tadi, kita minta dia bawa yang kita minta lah. Tolong kita dapat apa-apa, dapat uang, dapat duit, dapatkah pekerja bagus, kesehatan kita. Itu yang tujuan kalau gawai. Lepas tu baru pakai ayam tu pakai kita cakap sama itu nenek moyang kita mau start miring, jadi kita mesti mau kasih tapi hormat sama dia orang. Memberi makan atau menyajikan hidangan kepada roh nenek moyang dipercayai dapat memberi nasib baik dan keberkatan kepada seisi penduduk Rumah Panjang untuk sepanjang tahun. Jadi piring sudah ada, itu piring untuk dia orang makan. Dia datang, dia tengok piring, dia senang hati, tak ada buat apa-apa. Kalau itu nenek moyang datang, memang dia duduk di sana. Juadah yang serupa dibungkus untuk diberikan kepada roh jahat yang berkeliaran di luar Rumah Panjang ini. Makanan khas ini kemudian ditutup dengan kain tradisi kaum Iban, Puah Kumbu. Puah Kumbu dipilih sebagai simbolik menandakan hidangan telah pun tersedia dan roh nenek moyang kini dijemput untuk menjamu selera. Itu Puah Kumbu itu mesti mau dipakai. Kerana Puah Kumbu itu simbol orang tua dulu. Tengok Puah Kumbu sudah ada, dia tahu piring sudah ada dalam sana. Jadi tak ada orang lain mau kacau. Cuma itu yang dipanggil tu tahu itu apa di dalam. Bungkusan tadi diberikan dahulu kepada tengkorak kepala manusia yang masih digantung di rumah ini.
tengkorak-tengkorak ini adalah kepala musuh yang dipenggal semasa era mengayau dahulu. Kemudian sebungkus makanan lagi diletakkan di ujung belakang rumah. Yang dibagikan ujung sana, ujung rumah itu sama ujung rumah itu untuk orang yang dengar kita ada miring tapi dia tak boleh masuk rumah, bukan yang kita panggil. Tapi dia dengar kita ada miring, jadi dia kasih dulu ke sana. Orang cakap anturwa tu yang buat kita beras cepat habis ke duit cepat habis ke, kasih dia sana. Jadi dia tak naik masuk rumah, jadi kasih makan dulu lah di sana. Yang dipanggil betul-betul tu baru yang duduk datang sini. Kemudian, sebungkus makanan lagi diletakkan di depan rumah untuk hantu ruak yang berada di luar rumah. Sebiji piring juada juga dibawa masuk ke dalam bilik kerana mengikut kepercayaan kaum Iban, seperti manusia, roh turut mempunyai jantina. Mengikut kebiasaan kaum Iban, kaum perempuan lebih senang berkumpul di dalam bilik. Jadi piring juada ini diletakkan di dalam bilik untuk santapan roh nenek moyang perempuan yang akan datang nanti. Sekali lagi, puak kumbu digunakan untuk menutup piring berkenaan. Yang siapa yang masuk bilik dia dapat itu makanan di bilik. Ya, mana tahu itu orang perempuan kan macam itu tuh rumah punya nenek-nenek dulu ya memang masuk bilik, bukan orang laki di rumah dia di bilik dia. Selesai upacara miring, roh nenek moyang dipercayai datang. Roh mereka masuk ke dalam rumah dan makan makanan yang disajikan. Menyediakan makanan untuk upacara gawai miring dianggap boleh memberi nasib yang baik kepada seisi penduduk rumah panjang. Selesai sudah upacara miring, gawai pun diteruskan seperti biasa.
Sebaik terpandang rumah panjang ini, rumah ini kelihatan sedikit ganjil, seakan berbeza dengan rumah-rumah panjang kaum Iban yang lain. Beberapa ukiran dan seni binaan asing menimbulkan tanda tanya bagaimana corak-corak dan ukiran kaum Melayu dan Cina ini boleh terdapat di rumah panjang ini. Sungai Paku dahulunya adalah laluan perhubungan antara penduduk-penduduk di sekitar kawasan ini. Sungai inilah punca kehadiran unsur-unsur kaum bukan Iban di rumah ini. Ukiran, seni binaan dan reka bentuk tingkap dan pintu berunsurkan kebudayaan pelbagai kaum disatukan bersama sebuah tiang belian yang dijumpai hanyut di kawasan sungai belakang rumah panjang ini pada tahun 1930-an. Walau bagaimanapun, pengaruh yang dibawa oleh perantau-perantau dari luar ini tidak hanya terletak pada seni binaan rumah sahaja. Ia juga jelas kelihatan melalui amalan kebudayaan Melayu yang telah meresap ke dalam jiwa penduduk di rumah panjang ini. Setelah pandan jauh ke tengah, gununglah air Bujampang 3. Hancurlah badan di kandung tanah, saya menganda baru bakata. Setelah pandan jauh ke tengah, gununglah air Bujampang 3. Hancurlah badan di kandung tanah, saya menganda baru kata. Kain pelikat belum dijahit, nantinya benang di pasar Cina. Sayalah sakit belumlah baik, nantinya upah datang redina. Jadi gendang itu Melayu, Bejepin kah, Bepantun kah, semua itu dari orang Melayu. Nah, banyak orang rumah panjang pun belajar juga, pandai berpantun, berbalas pantun. Yang dulu, saya masih kecil-kecil tahun 60 lebih, 1960 lebih. Tiap-tiap malam ada memukun. Kalau sunyi-sunyi, panggil itu orang perempuan yang Melayu yang pandai berpantun tuh. Terus macam ni tadi, simpan kain ke sana, pukul gendang, pukul rebana. Bukan satu rumah panjang, 2-3 buah rumah panjang. Dengar itu tawak sudah bunyi, gong sudah bunyi, orang tahu sudah ini rumah panjang ada berjoget.
Tapak sirih persegi 8, daun sirih berkecai. Bukanlah kami nak minta bulan, sayanglah tangan tidaklah sampai. Sayang sekuyat sirian batang, tanah seberang kampung Melayu. Kalau ku tahu si baju jinggang, bajulah jinggang mata mengkudu. Dulu orang Melayu banyak diam di sini karena ada orang menureh getah. Getah orang Iban tanam banyak getah. Jadi orang Melayu yang menureh sama Iban jugalah. Tapi dia orang minta dapat kasih saya menureh getah kita boleh. Jadi satu keluarga ada satu keluarga orang Melayu dia menureh getah. Karena getah itu dulu punca pendapatan. Pernah dia orang duduk dekat dengan sama kita orang sini. Pernah bergaul semua, makan tidur semua sini, pernah. Sarilah sari maranam paling ati talala manganalala. Sarilah sari marindang ati tak lupa manganda lupa. Sarilah sari maranam tali ati kolala manganda lala. Sarilah sari marinang hati, nanti tak lupa mengendak lupa. Tanyalah katanglah hai biru, kepala budak cermin mata. Tualah jauh nang ngeri satu, jangan tak lupa kabar dan saya. Berpantun tu kebanyakannya daripada seperti yang saya cakap tadi, pergaulan dengan bangsa Melayu. Sebab itulah kebanyakan pantun tu percakapan dia lebih kepada bahasa Melayu. Sebab waktu dulu mana ada barang yang lain seperti televisyen, radio, dia akan hiburkan hati dengan berpantun, berbalas pantun, semua dengan berzapin, menyatu bergendang-gendang. Pergaulan dia akan rapat, pergaulan dia memang rapat waktu dulu. Tidak hairanlah mengapa kebudayaan Melayu masih kuat diamalkan di sini. Terdapat talian ikatan yang utuh di antara penduduk Iban di sini dengan kaum Melayu sejak dari zaman nenek moyang mereka lagi. Dulu memang dekat bergaul sama orang Melayu. Sampai dia orang dulu belajar itu Jawi. Kerana getah, daripada hanya hendak menori getah, persahabatan terjalin. Dek kerana terlalu rapat, persahabatan yang terjalin mengikat erat tali persaudaraan. Dan sekarang mereka sudah tidak ada lagi sini lah. Mereka sekarang sudah balik ke tempat sendiri seperti di Sepau, seperti di Bungin. Jika dahulu rumah panjang kaum Iban ini seakan-akan rumah sahabat Melayu mereka juga, namun setiap pertemuan pasti berakhir dengan perpisahan. Mungkin terjadi kerana pelbagai faktor. Kaum Melayu kemudian berpindah di sekitar Betong dan tidak lagi begitu dekat dengan Tanjung Paku. Tapi pergaulan campuran Melayu sini memang tidak ada sempadan. Walau mereka tidak lagi datang menori getah di Tanjung Paku ini, namun tinggalan mereka membentuk jati diri serumpun kaum Iban dan Melayu, bahkan Cina di kalangan masyarakat di Betong.
jauh di pedalaman, dikelilingi sungai paku dan pokok-pokok hutan, penduduk di rumah panjang ini masih teguh menjalankan adat dan budaya yang diwarisi sejak berzaman. Sehingga kini, tradisi ini masih dikekalkan. Namun siapa tahu, suatu hari nanti, ia mungkin hilang di telan arus perubahan.